Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Anwar Ibrahim tak tahan lagi. Akhirnya dengan padu memberikan nasihat kepada Muhyiddin Yassin. Kami tetap kekal 3 ke negeri. Majoriti 2/3 tak berubah. Logik apa suruh saya berhenti? Anwar templak Muhyiddin. Padu sungguh kata-kata Anwar Ibrahim ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas seteru politiknya Muhyiddin Yassin kerana mendesak dirinya supaya berundur susulan prestasi buruk Pakatan Harapan BN pada pilihan raya negeri Sabtu lalu. Bercakap kepada pemberita pagi ini, Anwar mempersoalkan logik di sebalik desakan pengurusi Perikatan Nasional PN itu dan berkata, gabungan PHBN masih menguasai majoriti di parlimen. Dia buat perkiraan apa, kata Anwar Ibrahim. Kita kekal kemenangan di 3 negeri. Kita masih dapat majoriti 2/3 ahli parlimen. Saya nasihatkan dia tumpu kes di mahkamah. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecatana Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Sehari selepas pilihan raya PRN di 6 negeri, Muhyiddin berkata kemenangan besar gabungan PN yang diterajui PAS dan Bersatu adalah tanda rakyat menolak kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Justru katanya mereka perlu meletakkan jawatan dengan serta-merta. Pada PRN 12 Ogos itu, PHBN kekal di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, manakala PN juga terus berkuasa di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, Anwar juga tidak bersetuju dengan pendapat sesetengah pihak yang menyalahkan orang Melayu susulan prestasi buruk Pakatan Harapan PHBN dan dalam 6 pilihan raya negeri yang berakhir Sabtu lalu. Kata Anwar Ibrahim, keputusan tersebut yang menyaksikan gabungan itu tewas di banyak kerusi majoriti Melayu, sebaliknya harus dijadikan sebagai cabaran oleh PH dan BN untuk menyantuni rakyat supaya memahami konsep Madani. Ia mengambil masa. Saya tidak setuju sesetengah pihak menyalahkan orang Melayu. Menyalahkan kononnya kefahaman mereka bahawa mereka itu mudah terpengaruh dengan hasutan kaum dan agama, menakut-nakutkan Cina dan DAP. Saya tak setuju, kata Anwar Ibrahim. Ini satu cabaran dan kita cuba menyantuni dan jelaskan kepada mereka, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, cukup padu nasihat Anwar Ibrahim ini kepada pimpinan Perikatan Nasional dan khususnya pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin. Apabila Anwar Ibrahim kata, kami kekal 3 negeri dan majoriti 2/3 tak berubah di parlimen. Logik apa suruh saya berhenti sebagai Perdana Menteri, kata Anwar Ibrahim. Anwar padu menemplak Muhyiddin Yassin. Anwar berkata, dari mana Muhyiddin buat perkiraan? Dia buat perkiraan apa? Kita kekal kemenangan di 3 buah negeri dan kita masih ada majoriti 2/3 di parlimen. Kata Anwar, saya nasihatkan Muhyiddin tumpu kes di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling berani sekali yang saya peroleh pada petang ini. Spesial dan eksklusif untuk Anda semua. Rupa-rupanya ini satu rahasia yang paling besar sekali yang tak pernah orang cakap, tapi berani didedahkan oleh siapa lagi kalau bukan Lokman Adam. Dipetik daripada Harapan Daily. Lokman Adam kata kempen jatuhkan Presiden UMNO sedang berjalan. Siapakah Presiden UMNO yang dimaksudkan ini? Tentunya Zahid Hamidi. Selepas gagal mencapai cita-cita untuk memenangi 6 negeri dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, usaha untuk menggulingkan Presiden UMNO sedang dirancang oleh musuh
kerajaan perpaduan. Ia bertujuan untuk mengambil alih kuasa UMNO dan Barisan Nasional BN dari kepimpinan yang ada sekarang dan seterusnya memaksa UMNO bekerjasama dengan PN bagi membentuk kerajaan, kata Lokman Adam. Namun kerana keterdesakan mereka untuk tidak menjadi kluster mahkamah dan seterusnya merengkok dalam penjara Sungai Buloh atau Kajang, usaha untuk menumbangkan Presiden UMNO sekali lagi dimainkan, kata beliau. Orang-orang ini sudah tidak ada dalam UMNO, kata pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, mengulas kegagalan PN untuk merampas 6 negeri tetapi hanya berjaya mengekalkan status quo sahaja. Antara yang terlibat dalam gerakan ini, dakwa Lokman Adam adalah Tan Sri Anwar Musa yang kini menyertai PAS. Anwar Musa hari ini semalam memviralkan satu kumpulan yang dinamakan Gerakan untuk Menumbangkan Presiden UMNO, malah mereka menajak pihak tertentu mengadakan town hall, menajak perhimpunan mendesak Presiden UMNO berundur diri sebagai Presiden Parti. Matlamatnya hanya satu, bagi menyelamatkan tengkuk mereka dari menjadi kluster mahkamah dan menginap di penjara Sungai Buloh atau Kajang, kata Lokman Adam. Anwar masa kini berhadapan dengan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, berikutan isu penjualan hak menguruskan Menara Kuala Lumpur. Selain kempen hendak menjatuhkan Presiden UMNO, kempen perkauman juga dimainkan oleh sesetengah pihak di negara ini. Antaranya kempen kononnya Selangor kini dikuasai oleh pemimpin bukan Islam dari DAP. Saudara-saudara sekalian, satu lagi laporan yang memang mengejutkan kita dalam Harapan Daily ialah UMNO perlu berhenti atau UMNO perlu, UMNO perlu beritahu akar umbi tak patut jatuhkan parti sendiri. UMNO Barisan Nasional BN perlu memberitahu akar umbi tentang kepentingan menyokong parti mereka demi melihat kelangsungan UMNO. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Mazlan Ali menjangkakan kira-kira 40% undi UMNO telah lari kepada Perikatan Nasional PN pada pilihan raya negeri di Selangor. Saya tidak lihat secara keseluruhan lagi. Cuma kalau di Selangor saya menjangkakan dalam 40% swing itu berlaku. Kalau di Negeri Sembilan swing itu berlaku dalam 25 hingga 30%. Tetapi saya nak beritahu bahawa UMNO BN kena turun memberitahu akar umbi kerana mereka keliru. Proses gabungan dalam Pakatan Harapan PH baru sahaja berlaku dalam 8 bulan dan mereka mesti diberi kefahaman. Maksudnya, beritahu bahawa kalau nak pastikan UMNO dapat survival kelangsungan parti, mereka mesti sokong parti mereka, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu pengundi UMNO memberi undi kepada PN dalam PRN yang lalu. Mengulas lanjut, Dr. Mazlan berkata, UMNO telah meletakkan banyak calon di 108 kerusi Dewan Undangan Negeri di kesemua 6 negeri. Jadi, ahli UMNO kena sokong UMNO untuk memastikan survival kelangsungan parti. Kalau sokong parti lain, bererti mereka khianat kepada parti mereka sendiri. Mereka yang jatuhkan parti mereka sendiri, ujarnya lagi. Pada 13 Ogos lalu, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isam Jalil berkata, UMNO berhadapan kekalahan yang begitu teruk kerana hanya memenangi sebanyak 19 daripada 108 kerusi DUN yang dipertandingkan. Kita perlu berbuat sesuatu, jika tidak UMNO akan terus kalah dan pupus menjelang pilihan raya umum ke-16, kata beliau. Saya dan akar umbi telah berusaha sedaya upaya di bawah. Kini kepimpinan perlu membuat pertimbangan semula dan membuat keputusan, katanya. Keputusan PRN 12 Ogos lalu menyaksikan daripada 245 kerusi DUN yang dipertandingkan Perikatan Nasional PN menguasai 146 kerusi DUN, manakala PH 80 kerusi dan BN 19 kerusi. Daripada jumlah kerusi yang dimenangi BN itu, Negeri Sembilan mencatatkan bilangan tertinggi iaitu dengan 14 kerusi, diikuti Selangor, Pulau Pinang masing-masing 2 kerusi dan 1 kerusi di Kelantan.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi dengan cakap-cakap daripada Perikatan Nasional dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil berkata, tampil mengatakan sendiri satu ucapan, nasihat, gesaan kepada Muhyiddin Yassin yang pastinya mengejutkan semua orang. Bayangkan Anwar Ibrahim yang jarang-jarang sekali bercakap mengenai perkara seperti ini, sudah tak tahan lagi akhirnya mengatakannya. Dia tak pernah kata seperti ini, tapi kali ini selepas dipersenda dan selepas dipaksa untuk mengundurkan diri, meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, ini komen Anwar Ibrahim yang paling padu sekali. Anwar nasihatkan Muhyiddin agar fokus kepada kes mahkamah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar memberikan fokus untuk menyelesaikan kes mahkamah yang beliau hadapi. Beliau berkata demikian ketika mengulas gesaan Muhyiddin agar Anwar meletakkan jawatan selepas pilihan raya 6 negeri baru-baru ini. Kata Anwar Ibrahim, kami berjaya kekalkan 3 negeri yang kami kuasai. Kami juga ada 2/3 sokongan dari ahli parlimen. Jadi, apa yang dia cakap ini? Apa yang Muhyiddin sebenarnya cakap ini, kata Anwar Ibrahim. Saya nasihatkan Muhyiddin, kata Anwar Ibrahim, lebih baik dia fokus kepada kes beliau. Kata Anwar ketika mengulas dakwaan Muhyiddin itu selepas Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah hari ini. Muhyiddin mendakwa Anwar Ibrahim dan Tan Sri Ahmad Zahid Hamidi bertanggungjawab dengan kononnya kekalahan Pakatan Harapan dan BN dalam PRN lepas. Ekoran itu beliau mendesak mendesak Anwar dan Zahid meletakkan jawatan, padahal yang gagal adalah PN yang mengatakan mereka akan menang 6 negeri dalam PRN lepas. Saudara-saudara sekalian, yang lebih mengejutkan lagi ialah seperti yang dikatakan oleh Puan Zarkasi, kata beliau, kenapa Muhyiddin waktu dulu kalah teruk di Melaka dan di Johor dalam pilihan raya kecil negeri Melaka dan di Johor, kenapa Muhyiddin tidak letak jawatan kalau benar dia bertanggung jawab? Kalau benar dia mengatakan mahu supaya Anwar Ibrahim letak jawatan dan Zahid, dia kata, Puan Zarkasi kata, kenapa Muhyiddin dulu pun tak letak jawatan padahal waktu itu pun dia kalah teruk juga, kata beliau lagi. Jadi daripada memulangkan paku keras kepada Anwar dan Zahid, lebih baik fikir-fikir dahulu, kata beliau lagi. Kerana perbuatan Muhyiddin seperti itu yang memaksa, mendesak Anwar Ibrahim dan Zahid letak jawatan seakan-akan meludah ke langit kena muka sendiri, kata Puan Zarkasi. Perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang mana mengorek, menggali kubur sendiri dan menyebabkan diri sendiri dalam masalah yang besar, kata Puan lagi. Jadi, saudara-saudara sekalian, nasihat Anwar Ibrahim kepada Muhyiddin adalah supaya Muhyiddin fokus kepada kes mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya mengganggu gugat ketentraman tidur lena Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Apabila diberitakan di Harapan Daily, rakyat dah tak nak dengar rancangan rampas tampuk pemerintahan. Beberapa waktu selepas PRN tamat, kedengaran amat jelas mengatakan bahawa Anwar Ibrahim perlu meletak jawatan sebagai Perdana Menteri.
Permintaan seperti itu dilihat oleh penganalisis politik, oleh netizen dan mahkamah netizen sebagai satu tindakan untuk mengucar-kacirkan negara dan juga mengganggu gugat kestabilan negara, dan paling pentingnya adalah cubaan untuk merampas tampuk pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, sebelum pilihan raya pun kita sudah mendengar bahwa ada ura-ura mengatakan, atau dengan jelas mengatakan, beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional mengatakan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan 8, pada bulan Ogos ini. Tapi bulan Ogos dah nak habis, Anwar bukan lagi nak tumbang tetapi makin kukuh di kepimpinan beliau. Perbuatan seperti itu, seperti dalam tajuk di Harapan Daily ini menulis, rakyat dah tak nak dengar rampasan rancangan rampas tampuk pemerintahan. Semua wakil rakyat, tidak kira dalam kerajaan maupun di blok pembangkang, digesa untuk menoktahkan sebarang usaha mengganggu gugat kestabilan politik negara. Ini kerana rakyat tidak mahu lagi melihat kenyataan-kenyataan daripada pemimpin politik mengenai perubahan tampuk pemerintahan, kata Wakil Rakyat DAP Sah Rezan Johan. Ahli Parlimen Bangi itu menegaskan agar pemimpin dan penggerak parti politik untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan fitnah bertujuan untuk memecah belahkan masyarakat, termasuk kenyataan-kenyataan tidak bertanggung jawab mengenai penutupan sekolah agama di Selangor. Biarlah Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan anggota pentadbiran Kerajaan Persekutuan jalankan tanggungjawab mereka, kata beliau lagi. Pihak berkuasa harus memainkan peranan dalam menguatkuasakan undang-undang bagi memastikan sebarang percubaan untuk mengganggu gugat ketenteraman awam dapat dibendung dan dihalang, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kebelakangan ini, penyokong Parti Pembangkang cuba mengaitkan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional kononnya tidak memperkasakan pembangunan hal ehwal agama Islam di Selangor. Ini selepas tersebar dakwaan tidak benar bahawa Selangor mengarahkan 200 buah sekolah agama ditutup. Menteri Agama telah menafikan dakwaan tersebut sambil menegaskan bahawa ia adalah tuduhan tidak berasas yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab. Menurutnya, satu garis panduan pemutihan telah dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2021. Bertujuan memastikan keselamatan dan kebajikan para pelajar serta seluruh warga institusi tahfiz persendirian terjaga. Ia ikoran kejadian insiden kebakaran sehingga melibatkan kemalangan jiwa di sekolah agama persendirian di Kuala Lumpur pada tahun 2017, katanya. Sementara itu, Sahrizan berkata, kestabilan politik adalah penting untuk negara yang masih melalui fasa pemulihan selepas bertahun dibelenggu ketidakstabilan politik dan impak pandemik COVID-19. Namun, sekiranya pemimpin-pemimpin politik sendiri memberi gambaran tentang pergolakan politik berterusan, mana mungkin keyakinan dapat dikembalikan kepada kestabilan politik negara, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari, sehari dua hari selepas Sanusi angkat sumpah, ini adalah pendedahan yang mungkin membuatkan Sanusi terkejut, bahkan mungkin membuatkan beliau terkedu dan mungkin membuatkan beliau bakal kehilangan jawatan Menteri Besar beliau. Ini apabila satu dakwaan ataupun didakwa Muhyiddin pula Sanusi menayangkan kertas undi beliau yang telah berpangkah, menimbulkan kekecohan dalam kalangan netizen di warga maya. Namun demikian, di berita harian online telah ditulis satu tajuk yang luar biasa. Tayang kertas undi, satu kesalahan. Suami isteri pun tak boleh tahu undi siapa, kata laporan ini. Menayangkan kertas undi kepada umum adalah satu kesalahan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 mengikut perkara 39 dan
boleh dihukum penjara atau denda sehingga Rp3.000. Bekas Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana di pusat pengundian ada dipamerkan mengenai syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap pengundi. Kalau tengok dekat tempat mengundi, memang sudah ada sebut supaya kertas undi itu kena lipat betul-betul. Malah pegawai di dalam bilik berkenan pun tidak boleh kita tunjuk kertas berkenan. Kecuali kita adalah pegawai yang ditugaskan untuk membantu seseorang individu untuk mengundi. Namun, ia juga ada syarat tertentu yang perlu dipatuhi. Malah, dalam ahli keluarga, pasangan suami isteri pun tidak boleh diberitahu kita undi siapa menurut beliau. Namun, apa yang berlaku ini bukan sahaja pada orang sekeliling, tetapi dia tayangkan pula pada juru kamera. Tak pastilah kalau ada permintaan daripada pihak media untuk tayangkan kertas undi. Tapi kenapa dia lurus bendul sangat mengikut kehendak media, katanya, kepada Berita Harian di sini hari ini. Sebelum ini, media melaporkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menayang kertas undi kepada petugas media. Perbuatannya mengundang kritikan pengguna media sosial yang berkongsi gambar Sanusi mempamerkan pilihannya pada kertas undi berkenan ketika gambar dirakam petugas media sebelum ia dimasukkan ke dalam kotak undi SPR. Berikutan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, pihaknya sedang melengkapkan siasatan terhadap tindakan Muhammad Sanusi dan berkemungkinan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu akan dipanggil dalam masa terdekat untuk memberi keterangan. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi dilaporkan mendakwa tidak berniat untuk menayang kertas undi miliknya ketika membuang undi di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Beris Jaya Sabtu lalu. Katanya kejadian itu berlaku di luar kawalannya kerana melayan kehendak petugas media dan yang memintanya berpusing ke kanan dan ke kiri. Sementara itu, Abdul Aziz berkata, sekiranya tindakan menayangkan kertas undi itu bukan satu kesalahan, sepatutnya di pusat mengundi tidak perlu dipasangkan penghadang untuk seseorang itu mengundi. Kalau misalnya benda kertas undi boleh tunjuk, tak perlu kita sediakan tempat berlindung penghadang untuk mengundi. Tengoklah dekat tempat mengundi itu. Kalau nak mengundi, kena buat dekat tempat berlindung. Malah, yang boleh masuk pun seorang demi seorang. Itulah tujuannya, merahsiakan undiannya, katanya lagi. Pada itu, mengulas lanjut mengenai kesalahan dalam pilihan raya seperti menggunakan kad pengenalan palsu di pusat mengundi, Abdul Aziz berkata undian yang dibuat oleh individu itu tetap akan dikira. Kerana pada masa pengundian itu berlangsung, ada ejen daripada parti, ada ejen calon dan ketua tempat pengundi, dan kesemua mereka tidak dapat buktikan kad pengenalan itu milik orang lain. Jadi undi yang ada tetap kena kira kerana ia tidak menjejaskan jumlah undian. Kecuali di bahagian itu, majoriti yang dimenangi sangat rendah. Kemudian kita dapati di kawasan itu ada lebih 90 kes berkaitan dengan kad pengenalan palsu. Itu menjadi kes serius dan kita kena pastikan ia dibawa ke mahkamah, petisyen pilihan raya dan wakil yang kalah kena buat petisyen, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Malaysian Deadline, rupa-rupanya ini rahsia besar Sanusi yang tak pernah kita tahu tapi telah dikorek dan dibongkar oleh mahkamah netizen. Luar biasa. Netizen ni kalau sudah bersidang, luar biasa penemuannya. Dan penemuan kali ini benar-benar di luar jangkaan kita semua. Apabila tajuk daripada Malaysia Deadline ini ialah patutlah suka kutuk orang atau patutlah suka kutuk fizikal orang. Netizen terkejut tengok wajah Sanusi waktu muda.
Sekeping gambar memaparkan wajah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor telah mengundang satu perbincangan hangat baru-baru ini. Mana tidaknya, gambar yang dipercayai diambil ketika Sanusi masih muda itu kelihatan sangat berbeza dengan wajahnya sekarang. Gambar itu berjaya merakamkan tulang rahang atau jawline milik Sanusi yang membuatkan pemimpin itu tampak maskulin ketika masih muda. Merupakan sosok yang kurang disenangi, orang ramai mengakui sulit untuk menerima kenyataan bahawa Sanusi pernah kacak suatu ketika dahulu. Malah, ada juga individu yang tidak percaya bahawa wajah yang berada di dalam gambar itu adalah milik Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah. Tular di media sosial, gambar berkenan dikongsi oleh seorang pengguna media sosial menerusi satu hantaran di laman Twitter. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata pengguna Twitter terkejut dengan perubahan wajah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu. Saudara-saudara sekalian, menurut Nazera Nasir, "I'm sorry to do this, but please everyone, guess who the person of the right is," kata beliau lagi. Ada juga pengguna yang sempat memerli sifat Sanusi, yang suka menghina fizikal orang lain tanpa melihat penampilan dan wajah terkininya. Sampai bila-bila tak mampu percaya, yang kanan tu Sanusi, otak saya gagal memproses perkara ini, terlalu berbeza, kongsi seorang pengguna lagi. Patutlah dia suka kutuk fizikal orang, sebab dia masih ingat muka dia sama macam 20 tahun lalu. Mungkin sudah 20 tahun dia tidak melihat cermin seluruh pengguna lain. Terdahulu, Muhammad Sanusi pernah menerima kritikan setelah menghina fizikal pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Amiruddin Syari. Menyifatkan Amiruddin sebagai seorang menteri yang cokia, Sanusi juga sempat mempersedar tahap ketinggian lelaki itu. Menteri besar cokia macam Amiruddin, inci pun tak berapa cukup, ujar Sanusi di dalam ucapan beliau itu. Sehingga kan ini menimbulkan polemik dan juga satu pertikaian dan perbualan hangat dalam media sosial. Mereka mengatakan bahawa tindakan ucapan Sanusi itu sebenarnya memalukan fizikal orang dan amatlah tidak sesuai untuk diucapkan oleh seorang pemimpin. Memandangkan perbuatan menghina tubuh seseorang itu adalah juga satu kesalahan yang tak boleh diampuni, kata mereka, kerana itu boleh menimbulkan pelbagai perkara yang negatif. Bayangkan kalau itu adalah orang atau rakyat biasa yang melakukan perkara tersebut kerana terpengaruh dengan perbuatan pemimpin besar seperti Sanusi, kata netizen. Apa pendapat anda semua? Bila perhatikan benar-benar gambar ini, itulah Sanusi dan itulah keadaan muka beliau 20 tahun yang lepas. Patutlah suka kutuk fizikal orang. Netizen terkejut tengok wajah Sanusi waktu muda. Dipetik dari Malaysia Deadline. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini ialah apabila UMNO mengalami kekalahan yang agak teruk dalam PRN baru-baru ini. Ramai orang yang menyindir, ramai juga yang menghendaki supaya berlaku transformasi dalam parti UMNO dan sekaligus mereka mahu supaya dicari penyelesaian terbaik untuk memperbaiki dan memulihkan maruah UMNO Barisan Nasional yang tercalar teruk gara-gara PRN baru-baru ini. Sehingga kan ramai yang mahu supaya kepimpinan UMNO khususnya segera diubah dan direformasikan. Antara suara yang kuat ialah menuntut supaya Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin yang lain turut letak jawatan dan bertanggungjawab atas kekalahan mereka dalam PRN baru-baru ini. Namun demikian, ada juga pemimpin yang tetap mempertahankan Zahid Hamidi. Apabila mereka kata bukan Zahid sahaja yang perlu dipertanggungjawabkan, tetapi juga
seharusnya semua sama-sama bertanggung jawab. Karena kata mereka, bukan sekadar Zahid yang menentukan kekalahan baru-baru ini. Namun yang mengejutkan kita ialah salah seorang daripada MKT UMNO tampil dengan satu desakan yang luar biasa, yang tak pernah kita fikirkan, yang cukup berani beliau nyatakan, yaitu Isham Jalil. Beliau mendesak MKT UMNO bincangkan Perhimpunan Agung Khas UMNO. Ketika ahli akar umbi UMNO semakin gelisah ekoran keputusan 6 pilihan raya PRN baru-baru ini, seorang pemimpin parti itu menggesa agar mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi MKT diadakan dengan segera. Menurut Isham Jalil, sudah hampir seminggu PRN berlalu dan UMNO kalah teruk di kebanyakan negeri, namun MKT belum dipanggil untuk bersidang. Akar umbi akan menjadi semakin resah jika kita di pihak pimpinan parti mendiamkan diri dan tidak memberikan halat tuju yang jelas semasa krisis, kata Isham Jalil lagi. Berada dalam sindrom penafian dan melengah-lengahkan massa supaya isu dilupakan bukanlah pilihan yang baik untuk kita di kala ini, kata Isham lagi. Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan daripada Isham Jalil ini, supaya jangan biarkan sindrom penafian dan melengah-lengahkan massa ini diteruskan, karena berharap isu itu dilupakan dan ia sebenarnya bukan pilihan yang baik, kata Isham lagi. Justru Isham yang juga salah seorang ahli MKT berkata, mesyuarat tersebut perlu diadakan segera dan antara agendanya ialah untuk mengadakan Perhimpunan Agung Khas bagi membincangkan halat tuju parti. Dan UMNO perlu libatkan semua akar umbi parti yang ingin menyertai Perhimpunan Agung Khas tersebut, kerana keputusan yang perlu kita buat adalah amat penting dan memberi kesan kepada semua ahli, katanya lagi. Kecuali di Negeri Sembilan, UMNO mencatatkan kegagalan besar apabila hampir semua calon mereka gagal memenangi kerusi masing-masing. Kerjasama dijalin UMNO dengan PH dalam kerjaan perpaduan serta keberadaan Ahmad Zahid Hamidi sebagai pemimpin parti didakwa menjadi salah satu punca kekalahan tersebut. Isham sendiri membuat kenyataan bahawa kerjasama UMNO dengan DAP melalui PH dan faktor Ahmad Zahid menyumbang kepada perubahan sokongan berkenan. Bekas Ketua Penerangan UMNO itu juga mendakwa pemenjaraan Najib Razak adalah faktor ketiga mengapa pengundi BN lagi memilih parti berkenan pada 12 Ogos lalu. UMNO hanya memenangi 19 daripada 108 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandinginya di 6 negeri terbabit. Kata Isham, pelaksanaan Perhimpunan Agung Khas itu penting bagi membolehkan para pemimpin parti mendengar suara akar umbi. Kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa memerlukan tindakan yang luar biasa, kata Isham lagi. Saudara-saudara sekalian, adakah Anda juga setuju dengan kenyataan Isham Jalil bahawa UMNO dalam keadaan yang luar biasa sekarang dan memerlukan tindakan yang luar biasa? Apakah tindakan yang luar biasa itu merujuk kepada tindakan menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Saya pikir itu bukan maksud beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.